سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Menyambung bacaan kita daripada kitab Jawharatut Tauhid dengan mengambil cuplikan daripada syarahnya Tuhfatul Murid. Dan pada hari ini bersama dengan saya juga, iaitu syarah Nazim sendiri, iaitu Al-Imam Laqqani, juga telah mensyarahkan kitab ini dengan dua syarah, yang kabir dan juga yang saghir. Yang dinamakan yang saghir itu Hidayatul Murid li Jawharatit Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajibun lahul wujud wal qidam kadza baqa'un la yushabu bil adam. Fawajibun, maka wajib, lahu baginya, al wujud, sifat wujud, wal qidam, dan sifat qidam, kadza, begitu juga, yakni wajib baginya, baqa'un, sifat baqa', la yushabu bil adam, yang tidak bercampur dengannya sifat adam, iaitu tiada. Kadza baqa'un, kadza baqa'un, begitu juga. Kadza maksudnya begitu juga. Za itu isim isyarat, dia kembali kepada yang sebelum ini, al-musyaru ilaih, iaitu begitu juga. Maksudnya seperti mana wajib baginya sifat wujud dan wajib baginya sifat qidam, kadza, begitulah juga wajib baginya sifat baqa. Kalaulah sifat qidam telah ditafsirkan dengan adamul awwaliyati lil wujud, tiada mula bagi wujud, maka sifat baqa ditafsirkan dengan adamul akhiriyati lil wujud. Adamul akhiriyati lil wujud, tiada akhir bagi wujud. Seperti mana sifat qidam ditafsirkan dengan adamu iftitahin lil wujud, tiada permulaan bagi wujud, begitulah juga sifat baqa ditafsirkan dengan adamu ikhtitamil wujud ataupun adamu ikhtitamin lil wujud, tiada penutup bagi wujud. Dan apakah dalil bahawasanya sifat baqa itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala? Apakah dalil sifat baqa itu wajib bagi Allah? Dalil sifat baqa itu wajib bagi Allah adalah lau jaza alaihi al-adamu lastahala alaihi al-qidam. Mudah sahaja. Kalaulah kita mengatakan bahawasanya boleh ataupun harus adam, harus tiada bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah harus tiada tu harus bagi Allah, maksudnya seperti mana wujud itu harus,
maka tiada itu pun harus. Ataupun disebut sebagai mumkinul wujud dan mumkinul adam. Lau jaza alaihi al-adamu lastahala alaihi al-qidam. Maka mustahillah sifat qidam bagi Allah baginya. Kalaulah wujudnya itu, kalaulah tiadanya itu harus, maka mustahil atas zatnya itu qidam. Seperti mana musannif telah sebut, wa kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qat'an yastahilul qidam. Ini bait syair yang sebelum ini. Setiap perkara yang harus, dia tiada tu harus, maka mustahil baginya itu adalah sifat qidam. Sedangkan kita telah buktikan sebelum ini bahawasanya sifat qidam itu wajib bagi Allah. Bila sifat qidam itu wajib bagi Allah, maka sifat baqa itu juga wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dengan perkataan yang lain kita kata, setiap benda yang telah disabitkan bahawasanya dia itu qadim, maka mustahil dia itu akan binasa. Mustahil apa? Mustahil dia itu akan binasa. Kerana perkataan qadim dan juga binasa, dia adalah tabayun. Dia tidak boleh berkumpul pada suatu zat. Dalam masa yang sama kita mengatakan dia itu wajib wujud, tapi dalam masa yang sama kita mengatakan datang padanya binasa. Perkataan wajib wujud itu sendiri, perkataan apa? Wajib wujud itu sendiri menunjukkan tidak boleh binasa. Nampak tak? Jadi pendalilan atas sifat baqa itu dengan kita kata apa? Dengan kita mensabitkan sifat qidam. Bila sabitnya sifat qidam, sesuatu yang sabit ke atasnya sifat qidam, maka mustahil baginya. Mustahil baginya adalah mustahil baginya binasa. Kemudian dalam syarah musannif ataupun syarah nazim, beliau telah mentafsirkan sifat qidam ini dengan ungkapan yang berbeza. Ungkapan je berbeza, maknanya sama, tapi kita boleh tulis. Beliau kata maksud qidam ini, maksud baqa ini adalah imtina'u luhuqil adami lahu ta'ala. Apa maksud baqa? Maksud baqa imtina'u luhuqil adam. Baqa maksudnya mustahil, tak boleh datang binasa, ataupun tak boleh datang tiada baginya. Itu maksud sifat baqa. Dan hujahnya sama macam sebelum ini. Kerana apa? Sesuatu yang kita takdirkan, sesuatu yang kita takdirkan boleh binasa, maka maksudnya wujud dia dan tak wujud itu sama. Maksudnya mungkin sahaja. Sedangkan sebelum ini kita telah buktikan bahawasanya wujud itu wajib. Kalau kita mengatakan wujudnya itu hanyalah harus, maka dia akan membawa dia akan membawa kepada daur dan juga tasalsul. Dan telah dinyatakan sebelum ini bahawasanya daur dan tasalsul itu daripada segi hukum akal adalah perkara yang mustahil. Fakta ini qadiyah, kita belajar hukum akal kan. Qadiyah ini ataupun formula ini, kata Al-Imam Al-Bajuri, formula apa? Formula yang menyatakan bahawasanya sesuatu yang sabit baginya sifat qidam, mustahil baginya tiada. Ini qadiyah ini, formula ini adalah formula yang disepakati oleh uqala. Formula yang disepakati oleh uqala, maksudnya ulama-ulama ma'qulat, ulama-ulama ahli yang dalam bidang akal.
Maka mereka mengatakan adalah tepat formula yang menyatakan setiap perkara yang telah disabitkan bahawasanya dia qidam ataupun dia itu wajib wujud, maka mustahil baginya dia itu, kita kata dia itu binasa. Kemudian daripada apa yang telah disebutkan dua sifat. Pertama qidam, yang kedua baqa. Allah Ta'ala ada sifat qidam lalu dipanggil qadim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sifat baqa, maka dipanggil baqi. Dipanggil apa? Dipanggil baqi. Diketahui daripada apa yang kita telah belajar sebelum ini, mengisbatkan sifat qidam dan mengisbatkan sifat baqa, bahawasanya Allah Ta'ala ini dia bersifat dengan nama yang lain, kita panggil Al-Awwal. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang awal bukan maksudnya dia datang awal, bukan. Dia yang awal bukan maksudnya dia datang awal. Dan dia yang akhir bukan maksudnya dia terakhir, bukan. Maksud dia yang awal iaitu dia yang tiada awal baginya. Dan apa maksud dia itu yang akhir? Maksudnya tidak ada akhir baginya. Tidak ada akhir baginya. Kita ini dulu tiada. Kita ini wa anna adamana fil azal la awwala lahu wa lahu akhir. Jadi kemudian Imam Bajuri memberi beberapa bahagian. Allah Ta'ala tiada awal dan tiada akhir. Kita ni dulu tiada kan? Dulu kita ni tiada. Tiadanya kita itu tiada awal baginya, tetapi ada akhir baginya. Yang kedua apa? Tiadanya kita. Tiadanya kita tiada awal baginya, tetapi apa? Ada akhir baginya. Apa maksudnya? Tiadanya kita itu ada akhir, maksudnya setelah kita tiada, tiada tu berakhir dengan kita ada. Itu yang dimaksudkan. Tiadanya kita itu dia telah ada sejak azali. Tiada awal bagi tiadanya kita, tetapi ada akhir bagi tiadanya kita. Apa maksud ada akhir bagi tiadanya kita? Iaitu tiada itu ditiadakan, maka kita ada. Dan sekalian makhluk ini, sekalian makhluk yang wujud, perkara yang wujud selain daripada Allah, perkara yang wujud selain daripada Allah, yang telah wujud ni, perkara yang telah wujud selain daripada Allah yang kita panggil makhlukat, maka dia ada awal dan dia ada akhir. Dia ada awal dan dia ada akhir. Itu dah nombor 3. Nombor 4, ada benda yang mana dia ada awal dan dia tidak ada akhir. Apa dia? Yang ada awal yang tiada akhir, iaitu nikmat syurga dan juga azab neraka. Nikmat syurga dan azab neraka. Maka setiap daripada syurga dan neraka itu kekal. Maka orang akan tanya, kalaulah syurga dan neraka itu kekal, tak binasa, maka adakah sama dengan Allah yang bersifat kekal? Kita kata tidak sama. Apa yang tak samanya? Kekalnya syurga dan kekalnya neraka itu kekal yang harus, bukan kekal yang mustahil menerima binasa. Dia tidak binasa, bukan tidak boleh segi akal binasa. Bezakan. Syurga dan neraka ini dia tidak binasa, bukan mustahil segi akal dia binasa. Adapun zat Allah yang maha mulia, dia adalah zat yang baki, kekal, dan mustahil tidak kekal. Dan mustahil datangnya tiada padanya. Sama juga. Makhluk wujud, Allah pun wujud. Tetapi apa beza wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk?
Maka beza wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk mudah. Iaitu yang ini wujudnya itu wajib. Dan yang ini pula wujudnya itu harus. Wujudnya itu adalah harus. Maka sebab itu dikatakan bahawasanya syurga dan neraka sebagai contoh, dia kekal. Kekalnya dia itu adalah kekal daripada segi syarak. Bukan dia wajib kekal daripada segi akal. Apa beza wajib kekal segi syarak, bukan wajib kekal segi akal? Maksud dia wajib kekal segi syarak kerana dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis, itu maksud syarak, dia menunjukkan pengkhabaran di dalam keduanya menunjukkan syurga dan neraka itu adalah selama-lamanya. Maka daripada segi khabar syarak, khabar syarak yang mana tidak mungkin berlaku pada khabar syarak perkara yang sebaliknya. Mustahil daripada segi syarak apa yang diberitahu oleh syarak itu berlaku sebaliknya. Itu yang dimaksudkan kekal syurga dan neraka itu mesti, tapi segi syarak, bukan daripada segi akal. Bukan daripada segi apa? Bukan daripada segi akal. Adapun akal, maka akal masih lagi boleh mengharuskan, tak rasa mustahil pun kalau syurga dan neraka ni dibinasa. Tak ada mustahil apa-apa. Syurga dan neraka ni segi akal nak kata dia binasa kerana apa? Kerana mudah saja kita fikir syurga dan neraka ini harus kewujudannya. Seperti mana kewujudannya harus, maka tiadanya pun harus. Seperti mana dia ada, dia boleh juga tiada. Dan siapa yang meniadakan, yang mengadakan dia, maka tidak ada apa-apa yang mustahil segi akal untuk kita kata bahawasanya syurga dan neraka itu binasa. Maka dia ada 4 bahagian. Dia ada sesuatu yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, iaitu zat Allah dan sifatnya. Ada yang mana dia tidak ada awal tetapi ada akhirnya, iaitu tiadanya kita. Yang ketiga, makhluk-makhluk yang wujud ini, dia tiada awal. Dia ada awalnya dan ada akhirnya. Dan yang keempat, iaitu dibagi contoh syurga dan neraka, dia ada awalnya tetapi tiada akhirnya. Tiada akhirnya. Mungkin akan ada yang bertanya, mungkin akan ada yang bertanya, tadi dikatakan sesuatu yang disabitkan dia itu qadim, maka dia itu mustahil dia tiada. Sesuatu yang disabitkan dia itu qadim, maka mustahil dia itu tiada. Yang kedua tu, dia tiada awal tapi ada akhir. Contohnya adamuna, tiadanya kita. Tiadanya kita ni tiada awal tapi ada akhirnya. Maka ada juga ulama jawab begini. Sebenarnya dalam masalah ini tidak ada apa-apa iskal pada kaedah tadi. Sebenarnya tidak ada apa-apa iskal pada kaedah tadi. Yang kita kata benda yang qadim, itu tiadanya kita fil azal, pada azal. Maka tiadanya kita fil azal itu adalah sesuatu yang dia tak boleh tiada sebab dia dah ada. Kalau kita wujudnya kita itu dipanggil fi ma la yazal. Maka tidak ada pertentangan antara apa?
antara dakwaan bahawasanya benda yang dia itu azali, maka dia tidak boleh tiada, dengan apa? Datangnya ada pada tiadanya kita. Datangnya ada pada tiadanya kita itu adalah apa? Adalah fima la yazal. Bukan fil azal, tapi fima la yazal. Maka tidak ada sebarang ta'arud antara dua perkara ini. Antara dua perkara ini. Okey. Khalas. Berkaitan dengan perkara ni, khalas. Jadi menarik kalau kita nak bahaskan tentang masalah tiada. Masalah apa? Ada dua perkara. Pertama, tiadanya benda yang wujudnya mungkin. Yang kedua, tiada benda yang wujudnya mustahil. Apa beza antara tiada, sifat tiada tu, bagi benda yang wujudnya itu adalah mungkin, dengan sifat tiada yang wujudnya itu adalah mustahil? Jelaslah. Jelas. Tiadanya kita dengan tiadanya benda yang mustahil ini, dua-dua ni dia adalah tiada yang tiada awal baginya. Tiadanya kita pun tiada awal baginya. Tiadanya benda yang mustahil tiada awal baginya. Cuma benda yang mustahil ni, dia adalah benda yang tiada dan dia tidak boleh ada. Di situ beza dia. Walaupun tiadanya kita ini tiada awal baginya, tiadanya benda yang mustahil pun tiada awal baginya. Bezanya apa? Dia pada azali itu, benda yang mustahil ni pada azali pun tiada, dan sekarang pun dia tiada, dan akan datang pun dia tiada. Kita ni tak ada, tetapi oleh kerana wujudnya kita itu adalah harus, maka dia tidak ada masalah daripada dia tiada menjadi ada. Menjadi ada. Maka perkara ini adalah mustalahat dalam ilmu kalam. Cuma kalau daripada segi akidahnya, apa yang satu orang tu kena i'tiqad, dia kena i'tiqad bahawasanya tidak pernah, tidak akan, tidak sedang berlaku ataupun datangnya pada zat Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada. Itu tidak. Adapun tiadanya kita itu, sebab itu dalam ilmu kalam kita belajar tentang hukum akal. Kita kena bezakan antara hukum syarak dengan hukum akal. Satu orang dia i'tiqad. Dia i'tiqad apa? Dia i'tiqad bahawasanya Allah boleh masukkan Fir'aun ke dalam syurga. Itu i'tiqad tu wajib tu. Allah boleh masukkan Fir'aun ke dalam syurga. Dia ada beza antara perkataan Allah boleh masukkan Fir'aun ke dalam syurga dengan Allah tidak masukkan Fir'aun ke dalam syurga. Yang pertama adalah termasuk i'tiqad yang wajib diiktikad. Yang kedua pun perkara yang mana wajib juga diiktikad, tapi dia punya iktibarnya lain. Kenapa kita wajib beriktikad bahawasanya Allah boleh memasukkan Fir'aun ke dalam syurga? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ini dia ada sifat iradah. Apa maksud dia ada sifat iradah? Dia tidak pernah dipaksa oleh apa-apa pun. Tidak pernah dipaksa oleh apa-apa pun, dan setiap perkara itu atas iradah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ada sifat kudrat. Maka dia boleh buat apa sahaja yang dikehendaki.
Sebab ini yang membezakan akidah kita dengan akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah kata ada benda-benda yang wajib Allah buat. Wajib. Segi akal pun wajib. Segi akal ni. Bukan segi syarak ni. Segi akal pun wajib. Kita kata tak ada. Tidak ada perkara yang segi akal wajib. Maksudnya akal memustahilkan benda tu Allah tak buat. Tak ada. Walaisa 'alallahi syai'un yajibu. Tidak ada atas Allah sesuatu yang wajib. Maka yang pertama tadi, akidah yang pertama itu dipanggil daripada segi hukum akal, tak mustahil. Boleh sahaja, mungkin sahaja. Ini dipanggilkan harus. Allah kan harus menciptakan Zaid ataupun tidak menciptakan Zaid. Maka begitulah juga harus dia apa? Dia memasukkan Fir'aun ke dalam neraka ataupun memasukkan Fir'aun ke dalam syurga. Jadi kalau satu orang dia kata harus Allah memasukkan Fir'aun ke dalam syurga, dia sedang bercakap tentang mutlaknya kekuasaan Allah dan mutlaknya kudrat Allah. Tetapi Allah tidak memasukkan Fir'aun ke dalam syurga. Itu yang Allah buat berdasarkan syarak, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan syariat, iaitu setiap perkara yang dikhabarkan oleh Allah dan perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah, maka perkara itu adalah perkara yang betul dan akan berlaku. Segi syarak, bukan segi akal. Dalam bab akidah, kita beriktikad benda yang mana seluas akal. Seluas akal kita beriktikad. Beriktikad benda itu boleh. Benda itu boleh, tak mustahil. Tak mustahil. Macam kita sebut tadi lah, boleh sahaja Allah Ta'ala binasakan neraka. Binasa boleh. Binasakan syurga. Tapi kalau orang dia iktikad macam tu, dia dipanggil apa? Iktikad dia bukan bertentangan dengan hukum akal. Tak. Iktikad dia bertentangan dengan nusus syarak yang qat'i. Contoh, yang qat'i lah. Antara perkara yang menjadi sabitan akidah adalah nas-nas syarak yang qat'i. Maka orang yang dia beriktikad dan mengingkari perkara yang sabit. Perkara apa? Yang sabit dengan nas-nas syarak yang qat'i, yang mutawatir, maka dia kafir. Maka dia kafir itu bukan kerana dia iktikad benda yang bertentangan dengan akal, bukan. Dia jadi kafir kerana dia sebenarnya telah mengingkari Quran. Itu sebenarnya. Dia jadi kafir tu sebab dia mengingkari Quran. Orang yang mengingkari kufur dengan walaupun satu ayat, walaupun satu kalimah, walaupun satu huruf daripada Al-Quran. Satu huruf yang dimasukkan adalah satu huruf, satu kalimah, satu ayat yang mana maknanya tu adalah qat'i, bukan zanni. Maknanya adalah qat'i. Tapi kalau maknanya adalah zanni, maka orang itu kalau dia telah ingkar, maksudnya dia iktikad satu perkara yang mana maknanya adalah zanni. Tetapi makna yang zanni itu adalah, ini adalah pandangan jumhur bagi makna ayat tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mentafsirkan ayat itu dengan tafsir tersebut. Tetapi dia telah maknakan ayat itu dengan makna yang syadz dipanggil. Maka orang ini kita tak boleh panggil dia kafir. Kita tak boleh panggil dia kafir. Kita tak boleh panggil dia kafir. Paling kurang kita kata dia sesat. Faham? Kalaulah apa? Kalaulah memang itu adalah akidah yang disebut sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah yang tiada khilaf padanya, ataupun dia termasuk dalam perkara-perkara yang asas dalam akidah. Jadi kena bezakan tu. Kena bezakan antara satu dengan yang lain dalam perkara mengkafirkan. Sebab itu mengkafirkan seseorang itu adalah hukum fiqh.
dia adalah kebijaksanaan fatwa, bukan kerja ahli kalam, bukan kerja ahli tauhid. Okey. Kemudian la yushabu bil adam kadza baqaun. La yushabu bil adam. Apa maksud la yushabu bil adam? Yang tidak bercampur. Yushab tu maksudnya yang tidak bercampur. Yang tidak bercampur dengan tiada. Maksud ibarat ni, mana boleh bila benda, mana boleh benda yang kekal bercampur dengan tiada. Kekal dengan tiada mana boleh bercampur. Faham tak? Memanglah tak boleh bercampur. Benda tu segi akal pun tak ada siapa kata macam tu. Yang itu tak perlu nak dinafikan. Buat apa nak nafikan benda yang badihi dipanggil? Benda yang badihi. Benda apa? Benda yang badihi. Bahawasanya bila sesuatu itu dia kekal, maka maksudnya bersama dengan dia itu tidak adalah tiada. Jadi kalaulah itu maksud musannif, kalau itu maksud musannif, semua makhluk, kalau syurga pun sama juga. Dia adalah baqa, kekal, yang kekal dia tak bercampur dengan tiada. Sebab kekal, maksudnya kekal ni ada lah. Ada mana boleh bercampur dengan tiada. Dia sama ada ataupun tiada. Sebab itu dalam syarah dia telah terangkan yang dimaksudkan dengan la yushabu bil adam ni maksudnya la yalhaquhu adam. Tidak disusuli, tidak datang padanya tiada. Maksudnya apabila tiada datang, maka kekal itu lenyap. Yang itu maksudnya. Dia nak syarahkan apa? Nak syarahkan. Ataupun kita takdir macam ni. La yushabu bil adam ni kita takdir. La yushabu bil adam maksudnya la yushabu bi jawazil adam. Kekal, begitulah sifatnya kekal. Dan kekal-kekalnya Allah Ta'ala itu adalah kekal yang mana tidak bercampur pada sifat kekal itu, harusnya tiada. Maksudnya bila kita tasawurkan sifat kekal Allah, bila kita iktiqad sifat kekal Allah, maka iktiqad kita itu jangan bercampur. Nampak tak? Jangan bercampur dengan rasa, dengan iktiqad harusnya datang tiada pada kekalnya. Itu la yushabu bil adam maksudnya la yushabu bi jawazil adam. Bila kita iktiqad kekal-kekalnya Allah, maka iktiqad tersebut tidak bercampur dengan rasa iktiqad harusnya tiada bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila musannif kata kadza baqaun la yushabu bil adam, maka bila musannif sebut tentang zat Allah, kekalnya Allah, maka kekalnya Allah itu dia beza dengan kekalnya makhluk. Contoh ahli syurga kekal, syurga kekal, ahli neraka kekal, yang kekal lah. Arash pun kekal, kursi pun kekal. Jadi apa beza kekalnya Allah dengan kekalnya selain Allah? Maka mudah sahaja, kekalnya selain Allah adalah kekal yang yushabu bi jawazil adam. Kekalnya selain daripada Allah adalah kekal yang masyubun bi jawazil adam. Dia adalah kekal yang masyub, bercampur dengan harusnya tiada. Dia punya kekal bukan wajib kekal, tetapi harus sahaja kekal.
Apa makna bagi kekal yang kalau kekalnya itu bergantung kepada yang mengekalkannya. Tetapi Allah Ta'ala kekalnya itu tidak perlu kepada sesiapa yang mengekalkannya. Seperti mana wujudnya Allah tidak perlu kepada sesiapa yang mewujudkannya. Begitulah juga kekalnya Allah tidak perlu kepada sesuatu yang mengekalkannya. Okey? Hari ini kita baca sifat apa? Sifat baqa. Sifat baqa bagi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan baca pula yang seterusnya. Untuk malam ini setakat ini sahaja. Satu sifat sahaja yang kita mampu baca. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني